step saja yang tuan-tuan dan puan perlu lakukan untuk membuat data analisis seperti berikut. Dengar baik-baik apa yang saya tunjuk. Mana yang boleh follow, follow. Mana yang tak boleh follow, jangan unfollow dan unfriend. Okey. Unsubscribe apatah lagi. Okey. Cara dia. Okey, dengar ni. Dengar sekejap. Sekejap saya tunjuk. Sekarang ni contoh algoritma yang saya nak kaji senangnya. Saya nak tahu berapakah markah Y1 tambah sampai Y5. Betul tak? Michelin punya soalan sangat straightforward. Siapa yang jawab semua ya, dia bijak. Betul? Siapa yang jawab ya tidak, dia dot bijak. Macam itulah. As simple as that. So dalam penggunaan PSPP ataupun SPSS, dia punya flow lebih kurang sama. Kalau saya boleh tunjuk sekejap lagi, saya tunjuklah dalam PSPP. Kalau dalam SPSS, kita ada function yang dinamakan sebagai transform. So, dalam transform ni, anda boleh compute. Compute maknanya kira. Ada juga lagi satu function namanya recode. Recode maknanya anda boleh tukar daripada numerical kepada categorical. Saya ulang. Pertama, transform compute. Untuk apa? Untuk kira. Contoh nak kira markah simptom yang betul. Berapa banyak? Kemudian kita ada yang kedua function yang awak akan pakai adalah recode. Recode into different variable. Ini dua common function. Saya tak kata yang lain tak pakai. Ini dua common function. Kalau anda seorang yang dah mahir, anda mungkin boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai bawah ni. Mana ya? Ni, date and time wizard. Date and time wizard ni sangat berguna untuk anda mengira berapa hari dalam beza hari itu. Faham tak? Katakanlah hari pertama masuk ward dengan hari terakhir masuk ward. Jadi beza hari tu berapa hari. Awak malas nak kira manually, awak boleh ask a computer to do it for you. Faham itu contohlah. Itu nanti kemudian anda boleh tengok dekat dalam saya punya YouTube. Create time series ni untuk buat ARIMA Auto Regressive Integrated Moving Average. Ni yang lebih advance lah. Nanti awak belajar lah dekat advanced diploma. Okay, transform compute variable. So sekarang ni kita ajar komputer. Wahai komputer, kau tolong kira markah. So, saya tulis sini apa? Marks. Marks lah, markah. So, dia akan tulis sini sama dengan. Apakah markah kau? Markah saya, wahai komputer, adalah Y1 campur Y2 campur Y3 campur Y4 campur Y5. Itu sebab kenapa saya suka tulis nama variable tu adalah A, B, X, Y. Faham tak? Saya tak suka letak variable name tu adalah soalan. Saya letakkan X1, X2. Faham kalau awak tengok dalam video YouTube lain, kadang-kadang dia tak letak X1, X2. Dia letak nama variable tu. Jantina. Dia tulis kan. Tak nampak Dia memang tak boleh zoom agak. Banyak ni. Okey. Selepas dah siap, biasanya orang akan tekan OK. Tapi saya tak biasa tekan OK. Saya akan tekan paste. Ini tertakluk kepada keimanan masing-masing. Faham maksud saya? Maknanya anda suka nak buat macam ni tu pula. Macam saya tak suka tidak menghasilkan apakah algoritma yang saya dah buat. So kat sini saya akan tulis lah. / kira markah quiz. Markah quiz. Apa ni? Dysentery. So dia memberi tahu kepada saya, inilah formula dia nak kena kira. Tapi dah ada ke belum markahnya? Markahnya belum ada. Sebab dia masih lagi dalam bentuk sintaks. Sintaks ni adalah formula dalam kepala otak komputer. Kita belum analyse lagi. Nak analyse, anda kena highlight dan tekan run. Okey, ini cara saya. Cara awak berbeza. Cara awak mungkin begini. Mungkin cara anda semua transform, compute macam biasa tadi. Anda jangan tekan paste. Anda tekan terus OK. Apa jadi? Dia akan terus bagi markah kat sini. Nampak? Jadi perlu tak nak kira satu-satu? Tak perlu. Suruh komputer yang kira. Jangan kira sendiri. Anda kira sendiri. Anda dot bijak. Komputer lagi bijak. Tak bagus. Tapi data ni macam tak best. Sebab apa? Dia punya variation tu tak nampak. Ni contoh ni. Nombor 54 ni. Kenapa nombor 54 ni tak ada data? Itu sebab kita letak ID tadi. So that we can further investigate what happened to this 54. Oh, 54 is gone. During dia jawab soalan, dia mati misalnya. So, kita akan padamlah. Ada seorang responden didapati mati ketika menjawab question A ini. Cancel. Sebab sampel awak banyak kan? 100 lebih. Kalau macam ada sampel kawan awak 20-30 tu demam juga. Nak buang satu dah jadi lain kan? Okey. Habis. Itu yang pertama. Namanya mengira markah. Jelas?
yang kedua adalah menjadikan kategori. Menjadikan kategori. Dengar baik-baik. Kenapa? Sebab saya nak mencari perbezaan nanti. Dan saya nak membuat perkaitan. So, saya buat lagi satu benda nama kategori. Saya transform. Saya tekan recode into different variable. Saya nak recode variable apa? Saya nak recode variable marks. Markah ni tadi adalah dalam data numerical. Ataupun dipanggil sebagai interval data. So, sekarang saya nak tukar interval data ni kepada categorical. Tujuan dia untuk kita gunakan dalam ujian association dalam data-data yang kategori juga dia punya IV. Contoh macam apa? Dalam ni, apa contoh IV yang kategori? Penan. Bukan penan, pendidikan. Okay? So, kat sini saya akan buat mark.cat. Ada orang tanya, Encik, saya nak buat mark.dog. Boleh tak? Boleh. Ikut kegemaran masing-masing punya binatang. Cat bersini bermaksud kategori. Itu maksud dia. Tapi kalau anda nak buat dot boleh, suka hati. So kat sini saya akan gunakan range. Range apa? Julat julat. So saya akan bagi julat lah. Tapi oleh kerana markah dia 1, 2, 3, 4, 5, saya malah nak fikir banyak, saya letak je nombor 5, saya bagikan value 1. Kat sini kita ajar komputer tau. Wahai komputer, mana-mana orang yang number dia 5, kau jadikanlah dia wahai komputer kepada 1. So komputer pun tahu. Dia jadi 1. So kita bagi tahu kat komputer. Wahai komputer, mana-mana orang yang nilai dia selain daripada 5, kau bagilah 0. Maknanya dia orang ni adalah dog bijak. Contoh gitulah. Ni contoh yang paling robust. Tapi ada sesetengah questionnaire tak sesuai. Macam questionnaire awak. Total markah tu adalah 50. So takkan awak nak buat 5 dengan lain-lain hal. Tak boleh. Awak kena buat dalam julat. So gunakan julat. Siapa yang dapat 0 sampai 30, sederhana pandai. 30 sampai 40, bijaknya. Lebih 40, sangat bijak seperti Mr. Sai, contoh. Kalau awak akan buat kategori lah nanti. Contoh, ni saya bagi contoh, jangan marah. Okey, dalam kes kawan kita punya data Michelin yang sangat senang dan sangat mesra pelanggan ni, dia senang je. Sama ada pandai tak pandai. Pandai tak pandai. Macam tu je. So, saya buat lebih senang. Saya akan jadikan beginilah. Dan saya tekan paste. Bila saya tekan paste, maka dia akan simpan recode. Function tu dia simpan. Dia tak buat lagi analisis tu. Nak buat analisis tu adalah kita akan pergi balik, transform, recode into variable, tekan OK. Bila anda tekan paste, dia generatekan anda punya syntax. Okey, mesti ada yang tanya, apa pentingnya syntax ni? Dalam data Michelin, ada 118 peserta, betul tak? Michelin pergi ambil lagi sampel ini dekat SAS, contohnya. Tambah lagi 200, betul? So, dia tak payah lagi nak pergi kepada transform, compute. Tak payah, buang masa je. Dia highlight dan tekan play button. Ataupun run button lah. Panggil play button, orang fikir benda lain. Run button. So, dia akan run the data again and again and again and again. And remember, marks ni tadi, kita dah letak 1 dengan 0 kan? Dan 1 dengan 0 tu tidak ada makna. So, kita kena bagi makna. 1 maknanya apa? Knowledgeable. Knowledge, bijak lah, senang. Saya tulis bijak. Bijak. 0 adalah sikit. So, kita ada 2 grup. Satu kumpulan satu lagi kumpulan bijak. So, anda nak tahu dia berkesan ke tidak? Kita boleh nampak seperti ini. Nampak bijak. Bijak. Bagus. Selesai. Ini baru part yang pertama. Part yang kedua, selepas kita, ini panggil data manipulation. Kalau dalam API Info, dia dekat sebelah bawah, namanya adalah klasik. Ni, ingat tak tadi API Info? Ke dah tak ingat dah? Dah lupa dah semua. Baru belajar API Info pagi tadi, lupa dah API Info pagi tadi. Belajar Excel kejap tadi, lupa dah terus Excelnya. Belajar SPSS kan, lupa dah terus semua. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa, nanti tengok balik video ni. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak tengok, contohnya kita nak buat ujian lah. Kata nak buat ujian apa? Kita nak buat ujian perbezaan. Kita nak tengok, ada tak beza markah ni dengan standard. Standard kerajaan menyatakan, PPKP mesti tahu pasal dysentery, markah dia 4.5. So, anda buat one sample t-test. Betul Analyze, compare mean, one sample t-test. Ni nampak? Ini yang anda belajar. Jangan susah-susah, ambil yang anda belajar je. Mark, so test value kita berapa tadi? Kerajaan Persekutuan kata 4.5. Saya malah tekan OK, saya tekan paste. Kalau anda nak tekan OK pun boleh, kalau nak tekan paste pun boleh. Lepas tu saya tekan run, so saya dapatlah output. Ni output dia, nampak? Dia akan bagi terus. Mean data kita 4.4. 4.4. Mean daripada t-test adalah
tidak statistically significant. Sebab level dia adalah kurang daripada alpha. So, kalau tanya saya ya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa yang patutnya saya laporkan kepada Encik Aizat ni sebenarnya? Kalau saya boleh bagi advice kat awak buatlah macam yang saya tunjuk ni. Maknanya, awak buat seperti yang saya tunjuk ni, menggunakan sinteks lah. Senang, nanti dia jalan sekaligus. Awak highlight ni semua, awak run, dia akan bagi semua output ni. Output ni semua awak akan tukar kepada Excel. Yang Excel tu awak hantar. Senang. Faham Kita buat kerja senang. Jangan buat susah-susah. Buat senang-senang. Okey. Ini contoh yang pertama t-test. Untuk mencari perbezaan antara nombor knowledge dia dengan standard kerajaan. Interpretasi awak buat sendiri Okey, test yang kedua. Test yang kedua adalah mungkin kita nak cari perbezaan antara bezanya dengan kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan pendidikan. So, kalau berbeza dia punya kumpulan pendidikan, maka pendidikan adalah faktor. Faham kan? Faham ke tak faham? Apa yang faham? Dah tak tahu dah apa yang kami faham, cik? Bahaya kat tu. Tak, maknanya kita tengok kalau ada beza antara pendidikan dengan knowledge, maknanya pendidikan tu memainkan peranan lah. Dalam menginfluence seseorang itu knowledgeable ataupun not knowledgeable. Tetapi pendidikan awak ni adalah lebih daripada 2 grup. Dia ada 4 grup, betul? So, anda kena pakai ANOVA. ANOVA tak diajar di dalam kelas. ANOVA tak ada dalam silibus. Tapi ANOVA adalah ujian untuk mencari perbezaan antara kumpulan yang lebih daripada 2 kumpulan. Baik, saya tak nak cerita ANOVA. Saya nak cerita yang senang-senang je lah. Ke nak tengok ANOVA ni? Tak nak. Saya tunjuk je lah. Compare mean ANOVA. Kalau ada kumpulan lebih daripada 2, pakai ANOVA. Contoh jantina. Contoh bangsa. Bangsa lebih daripada 2 grup kan? Pakai ANOVA. Kalau data normal macam mana pula nak tahu data tu normal tak normal? Kira semua data normal lah senang. Betul. Okey, dah siap ni. Contoh saya pakai one way ANOVA. Ni contoh saya tunjukkan contoh saja. Saya ambilkan mark dan saya masukkan pendidikan sebagai faktor dan saya tekan paste lah. Ni saya buat semua yang robust, yang senang-senang Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak minta deskriptif statistik Saya mohon maaf. Saya request mula. Analyze, compare mean. Ini contohlah nak cari beza pendidikan. Descriptive, homogeneity of variance. Okey. Ni anda tengok video ni lah. Nak follow-follow lah. Tak nak pun tak apa. Ni sunat muakkad lah. Sebab tak belajar kan. Tapi ni nak tunjukkan perbezaan antara mereka yang ada SPM, STP, ijazah. Tengok. Yang paling tak ada knowledge adalah ijazah. Nampak? 3.9. Lagi banyak belajar, lagi dok bijak rupanya. Contoh. Ini data-data main-main lah. Tapi kat sini lah kita nak tahu. Ada beza ke tidak sebenarnya? Signifikan ke tidak? So, kita tengok pada F, statistik. Tapi kalau kita tengok kat sini, test of homogeneity of variance ni based on mean dia violate. Dia sepatutnya tak boleh kurang daripada 0.05. So, kat sini dia ada violation. Kita tak boleh pakai lah ANOVA test. Kita pakai non-parametric sebenarnya. Contohnya seperti Kruskal-Wallis. Itu semua nanti belajar lah dekat tempat lain nanti. Kemudian Okey, habis. Kita ambil yang senang-senang. Saya tahu anda dah stres. Kita ambil yang senang. Yang senang, analyze descriptive frequency. Paling senang. Sebab apa? Letak je pendidikan kat sini. Dia akan keluar terus. Ini contoh. Dia keluar macam mana? Dia akan keluar macam ni. Tengok ni. Ini dia akan keluar. Dia akan keluar terus. Zap. Dia terus keluar. Okey. Tanpa kita bersusah payah, dia akan keluar. Kat sini ada satu missing value. So, anda boleh cari siapa missing. Mungkin yang missing ni adalah orang yang kedua mati ketika menjawab anda punya question A. Yang tengah jawab tu mati. So kita buang je lah. Sebab ramai kan. Macam ni kan. Ni responden 79 ni. Dia dapati mati. Kita buang je. Ada 2 responden kita dah buang. Sebab mati kan. Tengah-tengah jawab mati. Hilang Okay, kemudian kita nak buat apa lagi? Chi-square. Analyze. Descriptive statistic. Across step. Apa dah? Analyze. Descriptive statistic. Across step. Analyze. Descriptive statistic. Cross tab. Okey, contoh cross tab ni kita nak tengok antara mark kategori dan juga education So kita masukkan mark cat dalam kolom. Mark cat adalah DV, betul tak? Bijak dot bijak kan, betul? Kategori dia apa? Pendidikan. Okey, saya nak tanya, boleh tak umur ni saya nak jadikan dia group? Boleh tak? Boleh. Anda gunakan apa? Re-raise, Re-raise salah, recode. Baik tu, baik kau cakap restart. Recode bukan ni recode Okey, dah siap yang ini. Tuan-tuan dan puan akan pergi kepada statistik.
akan pergi kepada chi-square. Okay, chi-square lah senang. Continue. Dan biasanya dalam cells ni saya akan ambil percentage by column. Dan saya akan tekan paste ataupun OK. Dan hasilnya adalah seperti berikut. So dia akan bagi. Dalam masa beberapa saat dia bagi. Nampak? 0% expected count less than 5. That means this one is not violated. And then the value is 9.443. This one is 4 by 2 table. Okay, kita tengok ada mark dengan ada pendidikan. So apakah kesimpulan dan apakah kita punya null hypothesis kat sini? Null kita, there is no significant association between pendidikan dengan marks.cat lah. Ataupun tidak ada perbezaan. Sebab ini chi-square tidak ada perkaitan antara pendidikan dengan status dia punya kepahaman lah kepada dysentery. So nilai dia adalah 9.44 dan ini adalah asymptotic significant 2 levels ataupun 2-sided. So kita tengok nilai dia adalah kurang daripada alpha. Therefore reject or fail to reject null hypothesis. Ladies, reject or fail to reject ladies? Kau cakap apa? Okay, apa kata kumpulan sana? Kau suka dengki kumpulan sana ni? Reject ke fail to reject? Reject Encik Sai, okay. Reject Encik Sai, okay. Tak kisah. Reject, betul. Reject null hypothesis, bukan reject Encik Sai. Reject null. So, bila you reject null, you akan buat conclusion, there is a significant relationship. There is a significant association between pendidikan dengan marks. Maknanya adalah sedikit hubung kait. Yang kita boleh ceritalah antara bijak dengan dok bijak ni. Menampakkanlah ada satu-satu masa depan kat situ. Marah tu. Okay, faham. Okay, so bila dah habis buat ni, dia akan keluar dekat output ni. Output ni anda boleh pergi kepada file, boleh export Anda boleh export. Anda boleh export kepada bentuk Excel ataupun anda boleh export kepada bentuk Word. Terpulang kepada anda lah. Nanti anda pilih seperti mana yang anda suka. Okay. So sekarang dah pukul 10 lebih. Saya